Ya, Muhammad Tumarlo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Terima kasih pada Datuk Seri Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya untuk mengambil bahagian bagi membahas ucapan titah diraja pada hari ini. Saya mempunyai beberapa isu yang ingin dibangkitkan pada kesempatan ini. Dan yang pertamanya berkait dengan isu keselamatan. Dan ini antara yang penting yang saya lihat terkandung dalam titah diraja, iaitu berkait dengan keselamatan negara dan juga penduduknya. Dan sememangnya sementara itu kita selalu berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang sejahtera, dan rezekikanlah penghuninya dengan buah-buahan. Sehubungan itu, keamanan negara ini sebenarnya perlu diusahakan, dan tentunya semua pihak adalah bertanggungjawab. Dan kerajaan selaku pemegang amanah tidak boleh pandang sambil lewa perkara ini, dan juga tidak boleh sekali-kali mengambil sikap menyapu sampah ke bawah kapet. Sebab saya melihat realitinya dalam negara kita pada hari ini, daripada pelbagai sudut, negara kita ternyata masih lagi terdedah kepada ancaman aktiviti jenayah yang mengancam keselamatan dan juga keamanan negara kita, termasuk penduduknya. Jadi saya mengambil sampel kes jenayah yang berlaku dalam negara kita di beberapa buah daerah yang berdekatan. Yang terbaru pada bulan Februari yang lepas, pada 2 Februari yang lepas, seorang pelajar Universiti Teknologi Mara, Pulau Pinang, Nur Syuhada Johari, telah dikelar lehernya sampai mati. Peristiwa ini berlaku pada pada 12 tengah hari di Lebuh Raya Utara Selatan dekat dengan Bukit Kantang. Pada 11 Februari, seorang isteri anggota polis ditikam di leher dalam satu kejadian samun di Taman Tanjung Emas, Tanjung Rambutan. Suspek dalam kes ini dipercayai baru berusia 15 ke 19 tahun. Kemudian pada 13 Februari, seorang kontraktor kelas F mati dijerut dengan kejam di rumah bapanya di Jalan Tiong, Kampung Datuk Ahmad Said, Tambahan 2, Manjoy. Kemudian 5 Mac yang terbaru, 3 sekeluarga cedera parah, diserang dan ditetak oleh sekumpulan 5 lelaki bersenjata parang di Taman Maju Rapat pada jam 4.40 pagi. Ini sampel yang saya tunjuk nak menunjukkan berlakunya jenayah dalam tempoh yang singkat, seminggu 2 minggu, dalam satu daerah yang berhampiran. Kalau kita lihat tren yang serupa hampir berlaku di seluruh negara dalam daerah-daerah yang berisiko tinggi berlakunya jenayah dalam negara kita. Itu satu. Kemudian saya juga melihat negara kita terdedah kepada serangan cyber, sehingga negara kita mengalami kerugian RM1 bilion dan sekaligus meletakkan negara kita pada tangga ke-6 mudah diserang oleh jenayah cyber. Ini menurut laporan ancaman keselamatan SOFOS pada 2013. Tuan di-Pertua, Malaysia juga hadapi ancaman keselamatan dari organisasi jenayah antarabangsa yang telah menyalahgunakan internet untuk pelbagai aktiviti haram yang merentas sempadan, termasuklah penyeludupan dadah, penyeludupan manusia, penipuan keuangan, penggubahan wang haram dan seumpamanya. Dan ini disebut oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan juga Multimedia, disebut sebagai kes jenayah cyber di negara kita ini telah meningkat kepada 10,636 kes tahun lepas berbanding 9,986 kes pada tahun sebelum daripadanya. Baik, itu berkait dengan jenayah ataupun serangan cyber. Kita lihat jenayah yang melibatkan pelajar, yang melibatkan juvana juga meningkat dalam negara kita.
Jadi ini mungkin saya bawa beberapa sampel kes. Ini berbeza sedikit dengan pandangan sahabat saya daripada Justin tadi yang menunjukkan bahawa fakta-fakta ataupun angka-angka jenayah itu dalam negara kita dilihat menurun. Tetapi dalam satu aspek ataupun satu sudut yang lain juga, kita dapat lihat jenayah itu masih lagi terus berlaku dan jumlahnya adalah sangat membimbang dan merisaukan kita. 12 Januari 2015. Statistik yang menunjukkan kepada kita peningkatan 42% pada tahun lalu berbanding 2013 yang melibatkan jenayah juvana ataupun jenayah pelajar. Dan ini melibatkan jenayah curi kenderaan, merusuh, pecah rumah, curi, ugutan, jenayah dan seumpamanya. Meningkat kepada 146 kes yang melibatkan pelajar dan juga juvana ini. Tetapi itulah yang saya sebutkan tadi, malangnya kerajaan selalu menyanyikan lagu statistik jenayah telah menurun. Walhalnya mengikut pengamatan saya, jenayah dalam negara kita Malaysia ini sebenarnya masih lagi dalam situasi meningkat. Sebagai contoh saya tunjukkan, pasukan bertindak pemantau jenayah Malaysia, MyWatch, dia mendakwa dalam tempoh 60 hari. Dalam tempoh 60 hari sejak Januari 2014 yang lalu, kes jenayah di Malaysia telah melonjak secara mendadak sebanyak 20,096 kes sejak Januari 2014 yang lalu. Pengurusinya Sri Sanjeevan menyebut ini ada kemungkinan pihak polis diraja Malaysia menyembunyikan beberapa kes seperti kecurian motosikal yang merupakan kes jenayah yang tertinggi direkodkan dalam negara kita sebanyak 6,146 kes dan hampir 334 kes jenayah yang direkodkan setiap hari pada tempoh 2 bulan pada tahun lepas. Jadi ini satu perkara yang perlu dilihat secara serius. Mungkin kerana jenayah bukan indeks dalam negara kita ni tidak dikira sebagai masuk dalam pengiraan turun naik kadar jenayah dalam negara kita. Jadi apabila jenayah bukan indeks ini tidak diambil kira, maka pada umumnya dilihat kadar jenayah di negara kita ini seperti menurun, sedangkan keseluruhan jenayah dalam negara kita dilihat makin meningkat. Itu melibatkan pelajar. Ada juga jenayah yang tentu saja merisaukan kita kerana melibatkan warga asing. Sebagai contoh, laporan pada 18 Februari tahun ini 2015, seramai 1,302 orang warga asing telah ditangkap di atas pelbagai kesalahan melalui operasi cantas khas utara dalam beberapa serbuan yang dibuat di penempatan di Kedah, di Pulau Pinang, di Selangor dan juga di Kuala Lumpur. Pemeriksaan terbabit pihak polis juga telah merampas 44 kad pelarian UNHCR mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan, iaitu menggunakan dokumen palsu sebagai tulen. Dan Bukit Aman sendiri telah menyatakan bahawa kes dalam negara kita hari ini, termasuk kes pecah rumah sebagai contoh, dimonopoli oleh warga Indonesia. Kes pembunuhan dan pergaduhan yang membabitkan warga Myanmar, Vietnam, dan kes melibatkan penipuan selalunya didalangi oleh warga Afrika, dan kes dadah dikuasai oleh Afrika Selatan, dan demikian juga masalah kes gangguan seksual pula dilakukan oleh warga Sri Lanka dan juga Bangladesh. Sebab itulah kita lihat perkara berbangkit daripada jenayah warga asing ini juga adalah pertikaian mengenai bagaimana tindakan kerajaan memudahkan pemberian IC kepada warga